Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada tengah hari ini dapat sekali lagi kita bersama-sama meneruskan kuliah hadis. Minggu lepas kita cuti sempena Hari Raya Aidilfitri. Kan, hari ini ni Puan Jaslin nak tunggu lagi ke ataupun nak mula? Mana dia punya penganjur? Ada respon daripada Puan Jaslin? Tak ada, nanti saya call dia Ustaz. Okey. Tak jawab pula lah Ustaz. Okey, saya rasa kita tunggu lagi 2-3 sampai sekejap lagi lah. Mungkin 12-10 minit. And then after that kita mula insya-Allah. Okey. Ya. Okey, baik. Saya rasa kita mulakan. Tak apalah, kita mulakan dulu. Mungkin lepas ni ada lagi yang akan masuk. Okey. Baik. Jadi pada tengah hari ini kita masih lagi dalam tajuk mengenai ataupun kita masih lagi dalam tajuk besarnya sifat hati dan lisan yang terpuji serta tercela. Itu tajuk besar dan subtopiknya adalah haram bersifat takbur dan ujub. Okay, halaman 402. Untuk bab ini kita dah bincang ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-83 dan surah Luqman ayat yang ke-18.
Jadi pada hari ini, kuliah pada hari ini kita terus kepada hadis, ya, hadis Nabi SAW. Baik, untuk bab ini ada hadis, ya, yang kita akan bincangkan. Ada so ada banyak hadis, ya. Baik, insya-Allah kita tengok satu persatu. Baik, so hadis yang pertama yang berkaitan dengan haram sifat takbur dan ujub. Ya, hadisnya yang pertama berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Ya, maksudnya hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana, ya, bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kepada orang yang melabuhkan, ya, melabuhkannya, ya, melabuhkan kainnya. Ada tertinggal huruf I, ya, yang melabuhkan kainnya sehingga mencapai tanah kerana sombong. Okay. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Istizan. Sementara di dalam kitab hadis Riyadhus Salihin, hadis ini berada pada nombor 616. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada hadis ni, ya, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat dengan pandangan rahmat. Ya, dengan pandangan rahmat orang yang melabuhkan pakaiannya, melabuhkan kainnya dengan perasaan sombong. Jadi ini satu peringatan kepada kita. Ya, perkataan batara. Kalau tengok hadis ni ada perkataan hujung ni batara. Jadi batara ni maksudnya kibir. Dia melabuhkan pakaian tu kerana perasaan sombong. Seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melalui hadis ini, ya, antara pengajaran yang boleh kita petik adalah, ya, hadis ini menjelaskan bahawa haram melabuhkan pakaian dengan niat sombong, dengan perasaan niat sombong. Selain daripada niat tersebut, kalau dia melabuhkan pakaian bukan kerana niat sombong, maka para ulama menyatakan hukumnya adalah makruh. Ini pengajaran untuk hadis yang pertama. Ya. Baik. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua berbunyi, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, yang mana katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bainama, kalau tengok kepada teks ni, ya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mishyatihi idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamati. Maksudnya, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, dahulu ada seseorang yang berjalan dengan pakaian yang mempunyai 2 lapis yang membuatnya ujub terhadap dirinya, ya, rambut yang disisir rapi dan sombong. Ketika berjalan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkannya ke dalam perut bumi. Maka dia terbenam sambil bergerak-gerak di dalam perut bumi sehingga hari kiamat. Ini hadis yang kedua. Jadi hadis ini juga, antara pengajarannya adalah haram, ya, haram mempunyai sifat sombong dan ujub, ya, dan orang yang ada sifat kedua-dua sifat ini, maka dia akan mendapat akibat dikenakan balasan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis ni menceritakan orang yang bersifat ujub dan bersifat takbur, sombong. Okey, terus hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga ataupun hadis yang ke-606 daripada kitab Riyadhus Salihin. Baik. Kita lihat, alhamdulillah, ya, ada pertambahan daripada, ya, kalangan sahabat-sahabat kita. Baik, kita lihat hadis yang ke-6. Ini hadis-hadis yang kita boleh jadikan panduan untuk kita melembutkan hati. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai menjalani ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan matlamat ibadah puasa adalah meningkatkan takwa. Jadi takwa ni satu benda yang berada di bahagian dalaman. Takwa ni dia berada di bahagian dalam. Kan hadis Nabi sebut kan, ya, yang Nabi kata at-taqwa hahuna. Lalu Nabi pegang dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Ya? Nabi mengisyaratkan ke bahagian dada. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Jadi antara matlamat ibadah puasa Ramadan adalah untuk membina, membaiki bahagian dalaman manusia, iaitulah hati. Ya, di situlah pusat pentadbiran seluruh tubuh badan manusia. Maka hadis pada tengah hari ini adalah membincangkan salah satu aspek yang boleh merosakkan hati, iaitulah sifat takbur dan sifat ujub. Okey, kita balik kepada hadis yang ketiga. Okey, hadis yang ketiga, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
telah meriwayatkan daripada Harithah bin Wahbin radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, Harithah bin Wahbin, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu utullin jawazin mustakbirin. Saya terlepas, miss satu teks hadis dalam bahasa Arab sini. Minta maaf. Okey. Maksud sabda Nabi SAW melalui hadis yang ketiga ni adalah, Nabi sebut seperti yang diceritakan oleh Harithah bin Wahbin. Kata Harithah, Nabi SAW bersabda, mahukah saya khabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Ini bab ni tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang ghaib. Neraka ni perkara yang kita tak nampak sekarang ini, tapi telah wujud. Maka kita dapat cerita, mendapat maklumat, mengetahui tentang neraka ni melalui Al-Quran dan melalui hadis. Kalau tak ada Al-Quran, kalau tak ada hadis, kita tak boleh tahu. Jadi wahyu yang memberitahu kita tentang syurga, tentang neraka. Baik. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, maukah saya khabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Lalu Nabi SAW meneruskan, iaitu setiap orang yang berperangai kasar, banyak dosa dan menyombongkan diri. Hadis ni kita dah hurai dalam kuliah yang sebelum ini. Jadi di sini ada 3 ciri penghuni neraka. Yang pertama, orang yang perangainya kasar. Yang kedua, orang yang banyak melakukan dosa. Dan yang ketiga, orang yang menyombongkan diri. Jadi dia punya hubungan hadis ni dengan tajuk yang kita bincangkan tengah hari ini adalah yang akhir tu, iaitu menyombongkan diri. Salah satu sifat penghuni neraka adalah orang yang ada sifat sombong. Kalau kita imbas balik yang saya ceritakan sebelum ini, makhluk yang pertama menyombongkan diri adalah Azazil, Iblis, laknatullah. Itulah penghuni neraka. Jadi kalau kita lihat muhasabah kepada diri kita, ada tak 3 sifat ini? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita kena kikis, kita kena buang, kita kena perbaiki diri kita, tinggalkan 3 perkara tersebut. Okey, baik. Terus hadis yang keempat. Hadis yang keempat, iaitu Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala
innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Maksudnya, ya, daripada Nabi SAW yang mana baginda bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya terdapat walau sebesar zarah sifat takbur. Ini statement daripada Nabi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Okay? Nabi bagi tahu kita orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat takbur, dia tidak boleh masuk dalam syurga. Maksudnya, kalau dia nak masuk juga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan dulu sifat itu. Nak bersihkan dia macam mana? Nak bersihkannya adalah perlu diazab terlebih dahulu. Maksudnya dalam penghuni syurga, yang dikatakan syurga tu, penghuninya adalah orang yang bersih, orang yang suci diri mereka daripada sifat takbur. Dekat kampung kita, dekat kawasan perumahan kita, dekat pejabat, di jabatan kita, kalau adalah semua ahli, kan, semua sahabat, rakan-rakan kita yang semana hatinya bersih, tak ada sifat takbur ni, Allahu Akbar. Tapi ciri syurga yang kita boleh faham dekat sini adalah syurga cirinya adalah penghuninya tidak memiliki sifat-sifat yang negatif. Antaranya sifat takbur. Baik. Apabila Nabi sebut macam ni, maka seorang lelaki berkata, siapa lelaki ini? Qala rajulun. Seorang lelaki telah berkata kepada Nabi. Para ulama hadis menyatakan lelaki itu adalah Malik bin Murarah. Malik bin Murarah. Baik. Ya. Maka kata Malik bin Murarah, dia tanya Nabi, sesungguhnya ya Rasulullah, ada seseorang yang suka jika pakaiannya atau alas kakinya cantik, maka bagaimana keadaannya? Kan kita kan ada, memang kita suka pakaian yang kemas, pakaian yang cantik, pakai kasut yang cantik. Tapi pakai itu bukan kerana takbur. Kita pakai itu kerana kita suka pakaian yang cantik, pakaian yang kemas. Bahkan kalau kaum wanita kan, dia nak sedondon daripada tudung atas sampai kasut. Kalau boleh nak matching. Okay, kalau hari tu warna purple, sebab apa UiTM di hatiku kan, warna purple, semua nak purple. Tapi dia pakai tu bukan kerana takbur, bukan kerana sombong, tapi kerana dia suka kepada kecantikan. Ini yang ditanya oleh Malik bin Murarah kepada Nabi. Dia pakai kasut yang cantik. Sebab apa? Bukan sombong, tapi kerana suka kepada kecantikan. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Manakala takbur pula ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain.
Jadi dalam hadis ni kita nampak bahawa ya harus untuk kita menghiaskan diri kita berpakaian yang cantik, kan, bukan kerana sombong. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cantik, Allah Subhanahu Wa Taala indah. Jadi kita pakai yang cantik itu adalah hukumnya harus. Syaratnya bukan kerana sombong. Tapi kalau pakai yang cantik tu terdetik dekat hati, kan, nak menunjuk kepada orang, menunjuk kata kita ni bagus, kan, kita mempunyai keuangan yang hebat. Kalau sampai ada terdetik macam tu, maka dah tak boleh. Dah tak boleh. Ini pengajaran yang pertama. Okey. Pengajaran yang kedua, hadis ni menjelaskan kepada kita haram mempunyai sifat takbur. Kerana Nabi sebut orang yang ada sifat takbur, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Ya? Tak akan masuk ke dalam syurga. Hukumnya apa? Hukumnya haram bersifat takbur. Contohlah hari ni, kan, saya perhatikan dalam musim-musim kita sambut Aidilfitri, walaupun dalam PKP, dalam PKP 3.0 ini, kan, kalau tengok dekat Facebook, semua post kan, semua orang post dia punya gambar pakaian yang baru hari raya. Dia bergantung kepada niat masing-masing lah. Kalau niat nak menunjukkan ada perasaan takbur, maka perbuatan itu adalah dilarang. Tapi kerana memang cantik, memang suka, kan, suka kepada kecantikan, itu tak ada masalah. Itu diharuskan di dalam Islam. Cuma kadang-kadang kita kena ingat juga, sebab tu bila kita nak buat sesuatu, kita kena berfikir juga kepada orang yang lain. Okey? Semacam mana pula kalau orang yang tidak berkemampuan melihat apa yang kita paparkan. Jadi bagaimana perasaan mereka? Ini dalam satu aspek lah, kan? Jadi kita kena pertimbangkan dengan semasak-masaknya, berfikir dengan sebaiknya dalam isu ini. Ya, tu kalau kita lihat di sini. Okey, baik, itu hadis yang keempat. Semua Nabi sebut ni berkenaan dengan tak boleh ada sifat takbur. Tak boleh tu hukumnya adalah haram. Ya, baik. Kita pergi kepada hadis yang kelima. Baik, hadis yang kelima ni menarik, tuan-tuan. Ya, hadis yang kelima. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Okey, hadis yang kelima ni hadis yang ke-613 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Apa bunyi dia? Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminika qala la astati' qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru qala fama rafa'aha ila fi. Ini hadis, tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu pengajaran untuk kita perhatikan. Baik, maksudnya apa, tuan-tuan? Ya, maksudnya dalam hadis ni iaitu bahawa seorang lelaki makan dengan tangan kirinya di sisi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki makan menggunakan tangan kiri. Dia makan pula duduk sebelah Nabi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki itu, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Ini nasihat Nabi kepada lelaki tersebut. Maka dia menjawab, lelaki itu menjawab, saya tidak mampu melakukannya. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tersebut, mudah-mudahan kamu tidak mampu melakukannya. Yakni baginda bertutur kepada para sahabat, tidak ada yang menghalanginya selain sifat takbur. Ya. Maka Salamah bin Al-Aqwa berkata, maka orang itu tidak boleh mengangkat tangan kirinya ke mulutnya untuk makan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-At'imah. Baik. Ya, kita nampak dekat sini tuan-tuan. Dalam hadis ini menceritakan macam mana sifat takbur seorang lelaki apabila ditegur oleh Nabi, dinasihatkan oleh Nabi supaya makan menggunakan tangan kanan. Dalam agama Islam, perbuatan yang baik dimulakan dengan kanan. Jadi makan perbuatan yang baik, maka suap menggunakan tangan kanan. Bila Nabi nasihat macam tu, orang ini dengan sifat takbur yang ada pada diri dia, dia kata saya tak boleh nak suap dengan tangan kanan. Puncanya dia tak nak ikut apa yang disebut oleh Nabi itu adalah bersifat takbur. Lalu Nabi SAW mendoakan kepada orang itu. Dengan sifat itu, mudah-mudahan dia tak boleh angkat tangan. Mudah-mudahan dia tak akan boleh angkat tangan kiri itu untuk suap ke dalam mulut. Maka sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa menyatakan bahawa orang itu sampai sudah tidak boleh mengangkat tangan kirinya untuk menyuap makanan ke dalam mulut. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang berlaku di zaman Nabi. Hari ini tuan-tuan, dalam kehidupan kita hari ini, apabila ada di kalangan para ulama memberikan nasihat, dan nasihat itu nasihat yang baik, maka jangan kita menolak nasihat itu dengan perasaan takbur. Yang ini banyak berlaku dalam masyarakat. Bila kita menolak nasihat yang baik yang diberikan oleh para ulama berdasarkan pula hadis, ayat Quran, ditolak dengan perasaan takbur. Aku tak perlu buat benda tu, aku dah kaya. Aku tak perlu buat benda ni, dah macam-macam. Maka dibimbangi peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW akan berlaku kepada kita. Benda yang baik yang disuruh oleh Islam, bila dinasihatkan kepada kita, jangan kita tolak berdasarkan kepada sifat takbur. Ini muhasabah yang perlu diberikan. Okey. Jadi apa pengajaran hadis ni tuan-tuan dan puan-puan? Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, pengajaran dia adalah yang pertama, disunnahkan
makan dengan tangan kanan. Dan makruh makan dengan tangan kiri tanpa uzur. Tapi kalau terpaksa makan dengan tangan kiri kerana uzur, sebagai contoh sakit ataupun tangan kanan ni terpotong, itu tidak dihukumkan dengan makruh. Itu pengajaran yang pertama. Yang kedua, ya, pengajaran hadis ni yang kedua adalah segala amal perbuatan yang baik maka dituntut supaya memulakannya dengan kanan. Dan perbuatan yang tak elok, perbuatan yang negatif, maka dilakukan dengan tangan kiri. Dua. Kadang-kadang kita nampak simple tuan-tuan, tapi nak amal payah. Contohlah, pakai baju. Kan benda baik. Nak sarungkan baju tu ke tangan kita, sarungkan dengan tangan sebelah kanan. Bila nak tanggalkan baju, maka tanggalkan daripada tangan sebelah kiri. Pakai kasut. Nak pakai kasut, maka pakai kasut sebelah kaki kanan dulu. Keluar masjid, kan? Keluar masjid, melangkah keluar masjid. Keluar dengan kaki kiri, masuk kaki kanan. Tapi nak buat ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni benda hadis, sunnah, benda yang very simple. Sangat mudah tuan-tuan. Tapi nak buat tu tuan-tuan, macam mana? Nak amalkan hadis ini dalam kehidupan masyarakat, payah. Susah tuan-tuan. Kita sebut mudah aja. Amal yang baik mula sebelah kanan, amal yang sebaliknya kiri. Tapi praktikalnya, amalinya macam mana? Jadi mudah-mudahan bila kita memahami perkara ini, insya-Allah kita boleh lakukan. Okey? Yang ketiga, pengajaran hadis ni adalah melakukan perkara yang bertentangan dengan suruhan, dengan sunnah, maka dia boleh membawa kepada dosa. Ini perlu kita faham. Ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah tanpa ada keuzuran, dia boleh membawa kepada dosa. Ya, bawa kepada dosa. Tambahan pula, perlakuan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu dilakukan dengan perasaan takabur dan perasaan penentangan yang keras. Ini yang perlu diberikan perhatian. Okey, baik. Hari ini makan lemang itu tangan kanan ke tangan kiri? Masa raya tu makan lemang. Lemang makan tangan kanan atau tangan kiri? Alhamdulillah kan. Hari ini lemang-lemang, macam-macam jenis lemang ada. Cuma hari ini nak makan juga. Hari ini kita masih berada di awal bulan Syawal, maka dianjurkan oleh Nabi SAW, man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shama dahri kullahu. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, tambah 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapat ganjaran berpuasa selama setahun. Maka ada orang tanya, macam mana tambah lagi 6 hari kita boleh dapat ganjaran pahala setahun? Calculation dia mudah tuan-tuan. Mudah tuan-tuan calculation dia. Okey,
ada dalam hadis yang menyebutkan, dalam ayat Quran pun menyebutkan bahawa satu amal kebajikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Satu amal digandakan dengan 10. Jadi kita berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan. 30 kan digandakan 10, maksudnya dapat 300. 300 hari. Tambah lagi 6 hari, 6 kali 10, 60. Jadi dapat 360 hari puasa. Itu yang Nabi kata, siapa yang berpuasa sebulan, bulan Ramadan, diikuti dengan 6 hari, maksudnya 36 hari, maka dia dapat pahala, ganjaran pahala puasa setahun. Sebab satu hari dapat 10 hari. Ini konsep. Jadi rugilah kita tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala offer kepada kita bagi ganjaran pahala yang banyak, kan? Dan tambahan pula sekarang ni kita tak boleh pergi beraya pun. Tak boleh pergi open house pun. Duduk dekat rumah sahaja. Maka ini hikmah dia adalah bila berlaku macam ni, memudahkan kita untuk berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Doa kepada Allah banyak-banyak supaya Allah bagi kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah ini. InsyaAllah. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-6. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatin nar wa ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyal jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannatu fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya wa innakin naru azabi u'adzibu biki man asya'u falikilaihuma alayya mil'uha. Maksudnya, itu daripada Nabi SAW, yang mana baginda SAW bersabda, syurga dan neraka telah berselisih. Syurga dan neraka telah berselisih. Neraka berkata, di dalamku terdapat orang-orang yang kasar dan menyombong diri. Sama dengan hadis yang tadi. 3 ciri penghuni syurga. Maka dalam hadis ini Nabi sebut 2 ciri. Orang yang kasar dan orang yang sombong. Dia menjadi penghuni neraka. Syurga pula berkata, di dalamku terdapat orang-orang Muslim yang lemah dan miskin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghakimi kedua-duanya dengan berfirman, sesungguhnya engkau adalah syurga yang merupakan rahmatku. Aku mengasihi sesiapa sahaja yang aku kehendaki denganmu. Sesungguhnya engkau adalah neraka yang merupakan azab siksaku. Aku menyeksa sesiapa sahaja yang aku kehendaki. Akulah yang akan menentukan para penghuni bagi setiap kalian berdua. Allahu Akbar. Riwayat Muslim dalam kitab Sifatul Jannati wan Nari. Okey, kalau tuan-tuan tengok pada penghujung hadis ni, Allah sebut, akulah yang akan menentukan para penghuni bagi setiap kalian berdua. Maksudnya tuan-tuan, kita jangan buat judgement
Ini penghuni neraka, ini penghuni syurga. Tak. Orang itu masuk syurga atau masuk neraka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada padang mahsyar nanti, rahmat Allah Ta'ala yang menentukan. Kadang-kadang kita nampak dia ni orang yang, yalah, orang yang biasa-biasa kan. Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dalam persoalan ini. Baik, apa pengajaran hadis ni? Yang pertama adalah at-tahziru minal kibri. Hadis ni pertama sekali lagi melarang supaya jangan bersikap takbur. Wat targhib fit tawadhu. Hadis ini menggalakkan manusia supaya mempunyai sifat takbur. Kan? Satu pengajaran yang jelas. Jangan ada sifat takbur. Kan? Hadis ni menggalakkan manusia bersifat tawadhu. Fit tawadhu. Ni di dalamku terdapat orang-orang Muslim yang lemah dan miskin. Maka hadis ni menggalakkan manusia ada dalam dirinya sifat tawadhu, perasaan rendah diri. Okay? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui siapa yang dia akan pilih di kalangan manusia ni berdasarkan amal soleh dia untuk memenuhi syurga. Dan siapa yang Allah akan pilih di kalangan manusia ni disebabkan amalan yang buruk dia untuk dicampakkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Bukan hak manusia untuk bagi judgement. Yang ni yang perlu kita faham. Sebab kadang-kadang manusia ni mudah sangat untuk membuat sesuatu, dia buat suatu, kita kata penilaian. Jangan tuan-tuan. Okey. Dan yang terakhir, sebelum kita tamatkan, ada banyak hadis lagi, kita ambil satu lagi, yang terakhir. Hadis yang ketujuh. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, saya tengok hadis ni pun, tengok di awal dia pun kita dah rasa takut. Okey, tengok tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Satu, maksud Allah tak berbicara ni maksudnya Allah tak akan bagi rahmat kepada mereka. Ya, Allah tak akan berbicara. Ya, para ulama hadis kata apa? Bima yasurruhum, tak bagi khabar yang gembira. Dan dia kata apa? Ini kata para ulama, wa hadza kinayatun an ghadabihi alaihim. Ini menunjukkan bahawa satu kinayah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni marah kepada mereka dan tidak memberikan rahmat kepada mereka. Jadi Allah tak berbicara maksudnya apa?
Allah murka dan Allah tak akan bagi rahmat kepada mereka. Satu, dia tidak membersihkan mereka daripada dosa. Ya? Allah tak ampunkan mereka daripada dosa, tak bersihkan. Dan dia juga tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat, serta bagi mereka seksaan yang amat pedih. Ni Nabi bagi kat kita satu statement, tuan-tuan. Orang yang pertama sekali mendapat kemurkaan Allah, orang yang dosanya tidak akan diampunkan, tidak akan dibersihkan, orang yang Allah tak pandang dengan pandangan rahmat, dan orang yang akan mendapat azab neraka. Ini gambaran Nabi SAW. Ada 3 kumpulan. Allahu Akbar. Yang pertama, tuan-tuan, apa tuan-tuan? Ya? Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Syaikhun zanin. Orang yang dah tua tapi masih melakukan perzinahan. Syaikhun ni syekh. Syaikhun. Orang yang dah tua, umur 60, umur 70 kan, melakukan perzinahan. Satu. Okay. Yang kedua, wa malikun kazzabun. Yang ni tuan-tuan payah. Ya. Pemimpin yang banyak berdusta. Kazzab, berdusta. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Orang miskin, kemudian dia juga adalah sombong. Ya? 3 golongan ni disebut oleh Nabi SAW orang yang akan mendapat azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok dekat sini kan, ya, orang yang seorang yang tua yang berzina ni, maksudnya sepatutnya tabiat manusia bila usianya semakin meningkat, semakin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jika sebaliknya yang berlaku, ini tanda musibah yang berlaku kepada seseorang. Ya, nanti huraian ni nanti saya rasa insya-Allah kita sambung sedikit huraian dia dan sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-8 pada minggu hadapan. Saya akan bawa pandangan daripada Qadhi Iyad tentang hadis ini. Ada para ulama yang memberikan pandangan mereka. Tapi untuk di peringkat awal ni, kita ambil secara surface dulu. Ada 3 kumpulan yang disebut oleh Nabi SAW mendapat azab yang amat pedih pada hari akhirat. Baik, saya rasa sampai situ untuk tengah hari ini. InsyaAllah kita sambung pada siri sambungan. Ada lagi hadis-hadis. Ya? Ada lagi berapa hadis? 1 hadis lagi. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Ya? Hadis yang ke-8. Kemudian kita masuk pada minggu depan tajuk yang baru. Sebelum kita sambung hadis ke-8 minggu depan, saya ambil sikit, ulas sedikit berpandukan kepada pandangan ulama tentang hadis yang ke-7. Baik, saya rasa itu saja. Untuk minggu depan kita masuk tajuk baru, menjaga rahsia, menepati janji dan larangan khianat. InsyaAllah kita bincang tajuk tu pada kuliah yang akan datang. Itu saja untuk tengah hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.